Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna. Hadisnya kita sudah baca dah bawah ni, tak perlu ulang lah, cuma terjemahan sajalah. Iaitu hadis yang kedua di bawah babun fi du'a'il musyrikin, iaitu hadatsana Abu Salih Al-Antaki Mahbub bin Musa dan seterusnya tu. Riwayatnya daripada Buraidah bahawa Nabi SAW bersabda, ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghdiru wa la taghullu wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Daripada situ kita start malam ni, iaitu Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, kata baginda, ughzu bismillah, berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah, dan perangilah orang yang kufur kepada Allah. Ughzu, berperanglah kamu, wala taqdiru, wala taqduru pun boleh juga. Jangan kamu mungkir janji, menyalahi janji. Wala taghullu, jangan kamu berkhianat, yakni berhubung dengan harta rampasan perang dan sebagainya. Wala tumathilu, jangan kamu melakukan muthlah. Wala taqtulu walida, dan jangan kamu bunuh kanak-kanak. Hadis yang seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, intaliqu, pergilah kamu, berangkatlah kamu dengan nama Allah, wabillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, wa ala millati Rasulillah, dan mengikut sunnah atau ajaran Rasulullah, iaitu la taqtulu syaikhan faniya, jangan kamu bunuh orang yang sudah sangat tua. Wala tiflan, jangan kanak-kanak. Wala saghiran, jangan budak kecil. Wala imra'atan, jangan juga wanita. Wala taghullu, jangan kamu berkhianat atau kecoh, membuat kecoh berhubung dengan harta rampasan. Wa dhummu ghanaimakum, kamu kumpulkanlah, satukanlah harta-harta rampasan perang, yakni yang kamu perolehi. Wa aslihu, kamu berlaku buat baiklah. Wa ahsinu, dan berlaku ihsanlah, jadi biar ada ihsanlah dalam segala tindakan dan perbuatan kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Itulah dua hadis lagi hak baki daripada babun fi du'a'il musyrikin. Sebelum berperang, Nabi SAW ajar kita supaya rayak dulu kepada pihak musuh, dan bagi beberapa pilihan kepada mereka, 2-3 pilihan. Itu telah kita baca di dalam hadis yang pertama. Sekarang ni hadis yang kedua, riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya, yakni Buraidah, ayahnya iaitu Buraidah, daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, ughzu, begitulah maksudnya, sebab ada dalam hadis itulah, ughzu bismillah, maksudnya kamu hendaklah berperang dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi sabilillah, ini termasuk pesanan Nabi SAW juga, serupa dengan hadis yang pertama sebelum ni,
kepada orang-orang yang nak pergi berperang, nak berperang. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Yang ni kena ingat, pergi nak perang ni kerana Allah, di jalan Allah tu maksudnya kerana Allah, ikhlas kerana dia. Itu maksud fi sabilillah. Bukan kerana nak cari harta benda, bukan kerana nak menguasai negeri orang, bukan kerana nak dapat kekayaan negeri orang, bukan nak memperhambakan orang, tidak, bukan nak jajah orang, tidak, tak boleh dengan niat tu semua, tak boleh. Niatnya untuk agama Allah, kerana agama Allah, kerana Allah tu maksudnya di jalan Allah tu kerana Allah lah, kerana Allah suruh kita menyebarkan agama, kerana Allah suruh kita menegakkan kebenaran, menegakkan syariat Allah Subhanahu Taala di bumi ini dan sebagainya, dengan niat tu. Kemudian kalau boleh, lepas tu dah perang benar, bolehlah harta rampasan perang, orang panggil ghanimah tu, boleh tu boleh ambil. Harta ghanimah itu harta yang bersih, harta yang suci, mulia di sisi Allah. Walaupun kita kata perang, kita rapas harta orang, harta tu Nabi pun makan, guna, milik. Padahal zakat dia tak boleh, dia tak makan. Harta ghanimah dia makan, dia ambil. Itu harta mulia. Kerana berperang dengan orang-orang kafir, boleh ambil harta tu. Hak tu kalau boleh, iyalah, tak apalah. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun tak apa. Tidak dengan niat tu, pasal dengan niat nak tu, hak tu tak boleh. Wa qatilu man kafara billah. Perang ni dengan orang yang tak percaya kepada Allah, orang kafir. Itu lawan kita hak sebenarnya, musuh kita hak sebenarnya. Bukan nak perang sama Islam. Kepada orang yang beriman kepada Allah, dengan orang yang beriman kepada Allah, hak tu tidak suruh perang, tak boleh. Hak itu adik-beradik, tak boleh nak perang. Tak boleh. Kalau ada pun berlaku, memang tidak disuruh oleh Islam. Kalau ada pun berlaku dalam sejarah, itu suatu perkara yang tidak dituntut sebenarnya, tapi dia berlaku juga kerana timbul kekeliruan lah, timbul kekeliruan. Kalau nak kira perang ni, Allah suruh, Nabi suruh dengan orang kafir saja. Itulah tempat yang sebenarnya. Manusia letak banyak perkara tak kena pada tempat dia, tak kena pada tempat dia. Misalnya dalam dunia, jadi minat kepada sama sendiri, ada nafsu terhadap sama sendiri, sama lelaki, sama perempuan misalnya, itu tak kena, tak kena lah. Hak kenanya nikah, apa dia suruh buat kenduri, dia suruh meraihkan. Sampai kalau orang ajak pergi jamuan lain ataupun lain-lain lah, tak apa, tak pergi pun, tidaklah berat mana. Tapi kalau hak ni dia suruh pergi, kalau orang jemput suruh pergi, apa gitu mau nak meraih, mereka tidak lagi. Tu kalau hak molek lah tu, suruh cari pasangan kita yang sebenarnya, kalau lelaki perempuan lelaki, bukan sama sejenis. Begitu juga perang, hak lain-lain pun sama, serupa juga. Kalau perang, lawan kitanya ialah orang kafir, bukan orang Islam. Berperanglah kamu, wala taqdiru, jangan kamu mungkir janji, mengkhianati janji, jangan. Kalau kamu buat perjanjian dengan musuh kamu, orang kafir, perang dah, tapi berdamai sekian lama. Jangan kita berkhianat, jangan kita cari jalan untuk serai dia, nampak dia galik ni, kita pun serai dia. Tak boleh lagu tu. Kalau kita kata sebulan, 2 bulan, kita tidak khianat semasa
buat perjanjian dalam tempoh perjanjian itu, kita tidak buat khianat kepada musuh kita, tak pergi serang satu kali, tak boleh kita menipu, mengecoh dia, tak boleh. Tapi kalau sudah perang tu, taktik perang, tipu daya perang, itu lain. Hak tu menipu juga, tak apa hak tu. Hak ni masalah janji ke apa ni, janji. Kalau kita berjanji dengan dia, kalau tidak perang dengan kita, begini, kita akan layan dia sebagai rakyat negara Islam yang baik, yang taat, yang setia. Kita akan memenuhi segala keperluan dia, kehidupannya. Jangan buat kosi lah, jangan buat kosi, kena memenuhi janji itu. Wala taqullu, jangan mengkhianati harta rampasan perang. Tak bagi lagi kita ambil dah kita, tak boleh lagi tu. Kena bagilah dulu. Dan pihak yang sah, pihak yang bertanggungjawab, hak bagi, ambil dia bagi dululah. Jangan kita mana-mana ambil dulu, tak boleh. Gaya tak ya, apa akan bagi juga, tak boleh lagi tu. Supaya juga kalau kita kerja dengan orang, makan gaji ke apa ke, ya tak ya pun, dia akan beri juga pitih kita upah ke apa-apa. Jadi kita ambil dulu lagi tanpa pengetahuan dia, dalam bil dia misalnya, tak boleh aku tu. Kena sapa masa dulu, lepas tu biar dia bagi sendirilah, gitu. Tak boleh kita mengecoh, mengkhianati harta rampasan perang. Hak tu hak rampasan perang, hak tidak rampasan perang macam tak adilah. Kira-kira kita boleh dah, kita hak kita juga sebahagian daripadanya, tapi kita tak tahu lagi sebenar dengan tepat. Jadi tak boleh mendahului orang yang pihak yang bertanggungjawab lah. Wala tubathilu, jangan dipotong hujung-hujung anggota musuh kita apabila kita telah bunuh dia. Janganlah gitu. Itu termasuk dalam orang panggil muthlah. Jangan kelak-kelak. Jadi zaman jahiliah dulu kalau dah bunuh dah, dia nak balas dendam, berdendam sangat tu, dia kerak jari ni, kerak jari, kerak hidung, kerak telinga, kerak kemaluan, kerak ni semua ni dia pun cocok buat tali tekuk, buat kalung pada dia joget, mana dia telah berjaya menghina musuh. Tak boleh lagu tu, Islam tak boleh buat lagu. Orang kafir lah hak perang dengan kita tu lah musuh, kita tak boleh buat. Kalau dia buat, kita tak boleh buat. Bukan cara kita buat gitu. Bunuh tak apa, bunuh. Menyeksa tak boleh, tak boleh menyeksa. Kalau kita ketuk dia ataupun tembak dia kena kaki, lepas tu dia lari, tu tak apa, dia seksa, dia sakit, tu nak mana tu pasal dia dah dalam perang. Tu ni pisah kita, mati dah kita kerak, tak boleh. Itu termasuk dalam muthlah. Muthlah itu diharamkan kepada orang Islam. Jadi makna orang Islam ni dia beradab, ada akhlak, ada etika dia dalam segala-galanya, termasuk dalam perang. Hak ni etika dalam perang. Dalam perang kita tak boleh buat benda macam ni, tak boleh. Wala taqtulu walida, jangan bunuh kanak-kanak, tak boleh juga. Bunuh kanak-kanak tak boleh. Jadi kita kena ikhtiar lah. Kalau katakanlah pihak musuh kita buat orang panggil perisai manusia, perisai manusia ni dia nak menyelamatkan dia tu, dia letak orang-orang hak patah lah, kita patah tak boleh. Kanak-kanak kau, orang perempuan kau, apa kau, tapi dia ada perancangan dia, nak hela, itu strategi dia. Kalau kita tak dapat tidak, kena rempuh, itu lain cerita lah. Tapi itu pun seboleh-bolehnya kita kena jagalah, sebab ini termasuk dalam prinsip kita. Kalau boleh kita pisahkan dengan apa-apa cara, kena pisah. Tak boleh tu mudah-mudah gitu, nak serai. Moga kita kira kafir juga. Budak-budak ni pun akan besar jadi kafir, tak tahu lagi. Kalau dia besar jadi Islam,
Sebab bagi kita orang Islam, nombor satu sekali agama, waktu Islam. Dia ada kemungkinan, bukan mustahil, untuk jadi orang Islam akan datang. Kalau kita bunuh dia, habis. Kena fikir hak tu. Kena fikir hak tu. Orang perempuan, hak tu dalam hadis akan datang. Jadi hadis ni setakat kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tu tak boleh bunuh, sama ada laki-laki atau perempuan, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW bila dia hukum bunuh orang kafir hak terlibat dalam perang, kalau ada kanak-kanak, dia tengok, dia tak bunuh. Hak tu hak kena kita kira, kita kata puak-puak ni macam puak-puak Bani Quraizah, orang-orang Yahudi. Sebab dia melawan Nabi SAW, dia tu jadi tali baru kepada orang-orang kafir, rayak jalan, rayak cara mana kelemahan orang Islam, cara nak masuk dalam Madinah, lagu mana. Dan dia tu pun nak perang juga. Bila Nabi SAW kepung, kena hukum bunuh. Panjanglah ceritanya, hukum bunuh. Jadi bila turun tu, kanak-kanak dia tak bunuh. Dia tak bunuh. Kalau kuaswah, kanak-kanak lagi ke tidak? Tidak kanak-kanak dah, balik dah. Dia tengok, dia tengok apa ni, bulu hari-hari naik dah ke tidak, naik dah ke tidak. Kalau sudah naik bulu hari-hari tu, maka sudah balik, itu tanda balik. Kalau tak rayak lah, boleh jadi dia nak sembunyi kan, dia kata tak boleh lagi, tak boleh lagi. Dia kata tak mimpi lagi, mana kita tahu mimpi orang, mimpi ke tidak. Ihtilam lah maksud mimpi tu, tanda balik lah. Kalau dia kata dia tak mimpi lagi, dia kata tak. Boleh jadi dia nak menyelamatkan diri dia saja. Itu nak kira kadang-kadang ke tidak. Tengok situ. Bahkan Nabi SAW pun ada buat. Ada Yahudi yang kemudiannya masuk Islam, dia kata dia termasuk dalam hak dia lepas. Bila dicek, diperiksa, sudah naik ke tidak bulu hari-hari. Bulu hari-hari tak tahu ke tidak. Lama kan tak tahu bahasa lama. Hari-hari tu bulu di atas kemaluan tu lah, ada sekeliling kemaluan tu. Dia tidak tengok kemaluan, tengok setakat tu hak perlu, setakat hak perlu lah. Tengok. Supaya juga kalau orang nak beranak apa doktor boleh tengok kemaluan, boleh tengok, bukan nak suruh telanjang boga bulat gitu. Setakat mana hak boleh, hak perlu. Dengan sebab itu ada lah ni kita dengar dalam surat khabar, dalam apa ada sebut, dia buat sejenis luar pakaian orang perempuan bersalin, hanya nampak bahagian yang diperlukan. Itu bagus. Kita kena mengalu-alukan lah fashion hak lagu tu, ataupun pakaian hak lagu tu. Sebab hak tu yang hak perlu, tak perlu buka semua. Betul doktor boleh tengok, tapi tengok setakat mana, setakat apa perlu. Hak ni Nabi SAW dulu ada dah buat lagu ni. Dia tidak kata orang suruh telanjang, dia tak suruh gitu. Tengok setakat mana hak perlu, sudah. Jadi ni nak tahu kadang-kadang ke tidak, gitulah cara. Lepas tu riwayat daripada Anas pula. Cuma riwayat ni tidak sahih kerana ada perawi yang dipertikaikan. Ada perawi yang dipertikaikan. Paling tinggi pun kalau naik pun hadisnya hasan. Paling tinggi pun. Kalau tidak, dengan sebab adanya Khalid bin Al-Fazr atau Al-Fizr, mengikut setengah-setengah ulama, tukar tu, Zai dulu, Qarra dulu. Situ adalah perbezaan pendapat. Bawah tu kalau nak tengok perbincangan, siapa kata lagu ni, siapa kata lagu ni, bawah tu ada yang kata macam sini, Zai dulu, Al-Fazri. Ada yang kata Al-Fizri, nama dia Khalid bin Al-Fizr. Tapi Zai tu matilah, huruf tu mati. Ada yang kata tepat Zai tu Ra dulu, Al-Farzi. Ada yang kata Al-Firzi, nama ayah dia. Kau mana-mana pun perawi ni bukanlah perawi yang kuat. Paling tinggi kalau nak diterima pun ni hadis ini hasan. Tapi kalau nak kata sahih, boleh juga sahih li ghairi. Sanad ni tidak kuat, tapi banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebutkan cerita yang sama. Cerita ni, kandungan hadis ni sahih. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata hadis ni sahih,
Dia kata dhaif. Jadi kita kena tengok dia kata dhaif itu sebab apa. Ada kalanya dhaif itu sebab sanad, tapi matan dia tidak dhaif. Macam ni, dia tidak dhaif matan. Matan dia tu sahih. Dengan sebab itu kalau orang kata sahih, betul juga. Sahih ke mana? Sahih li ghairi. Ni sahih li ghairi. Tapi kadang-kadang ulama dia sebut sahih gitu je. Nak tahu lagi kena tanya lagi lah perincian dia sahih lagu mana. Misalnya kita kata ni, kita tengok dalam sanad dia ada perawi dhaif, pada ketika tu dia akan kata sahih li ghairi. Dia akan kata lah, kalau dia tu memang pandai gitulah. Sebab apa? Sebab banyak lagi riwayat lain yang sanadnya sahih, ceritanya sama, benda ni, walaupun tidak dengan lafaz ni betul-betul, tapi kandungan dia tu dulu kemudian tu tak sama, tak apa tu. Tapi benda tu, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh budak kecil, jangan bunuh orang perempuan, itu ada banyak dalam hadis yang sahih. Misalnya tadi kanak-kanak tu ada dasar, itu sahih tu. Gitulah. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkatlah kamu. Begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak hantar sesuatu pasukan, hak besar ke ataupun hak kecil, pasukan tentera, dia akan pesan. Ini dalam hadis yang pertama sudah sebut. Begitu juga hak ni, dia kata sebagai pesanan dia lah kepada tentera Islam. Jadi kita pun kena begitulah juga. Dan kita kalau nak kata gini ni, tanyalah dulu kita. Kita nak perang ni buat apa? Suppose sekarang ni askar, kalau negara Islam, nama negara Islam, hukum tidak Islam, gapo-gapo tidak Islam saja, hak kafir saja. Tapi dia kata atas nama Islam, berani kata bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Hak kita buat tu ala millati rasulillah kau. Kadang-kadang negara Islam ni dia nak pertahan, nak berjuang mati-mati kerana nak menegakkan demokrasi. Demokrasi itu Islam kau? Sepenuhnya. Dengan arti mana tak ada Islam tu, sistem Islam, hak demokrasi tu pada dah cukup dah untuk kita, untuk mengetah, untuk urusan negeri, untuk gapo. Gitu kau? Kalau lagu tu tak betul. Nak menegakkan hak tu, tidak menegakkan Islam tu. Macam kita nak curi, nak merapok baca bismillah, tak kena lah. Benar haram. Nak menegakkan kebatilan, nak menegakkan kekufuran atas nama Allah, tak kena. Dengan nama Allah. Lepas tu kita kata millati rasulillah kau gitu. Bukan sekadar nak melayan musuh dalam perang tu saja. Niat. Sebab itulah kena betul. Sebab itulah mana dalam tentera, dalam kapal, kena baik belaka. Biar betul belaka niat. Biar tidak salah kalau kata bismillah. Billah, nak minta tolong dengan Tuhan, nak kerja kapal, buat maksiat tak boleh minta tolong dengan Tuhan. Tak kena cara lagu tu, macam awak nganyi ke dia lah. Dengan sebab tu kena betul semua keadaan. Itu semua betul. Orang-orang yang bertanggungjawab di tempat masing-masing, hak negara Islam tahu dah, bukan lemah. Lepas merdeka tu nak betul tu gak. Bukan kita saja, orang lain pun begitu. Beratus tahun tak betul-betul lagi. Kata merdeka dah, tak merdeka lagi. Semua kita kena jajah orang putih. Merdeka dah lama dah. Tapi cuba tengok ni. Papai elah kau, nama tempat kau, gapo-gapo kau, nak kempen gapo, tak guna bahasa Melayu, guna bahasa Inggeris. Apa? Jiwa dah tu. Masih hamba lagi tu. Bahasa hina kalau hak kita sendiri. Tu bukan orang merdeka tu, kan lagu tu. Orang merdeka ni dia bangga dengan hak dia. Dia berasa lebih. Bukan lebih hak orang. Ni duk guna bahasa Inggeris macam, padahal Inggeris itulah hak jajah bodoh kita selama mana aja. Bukan tak boleh belajar bahasa Inggeris tu, boleh. Hak tu memang boleh, ilmuannya. Tetapi kadang-kadang guna tu tak kena pada tempat. Benda hak tak perlu pun kita pakai sehingga habis maruah kita.
habis jati diri kita, harga diri kita tak ada langsung, sehingga jadi gitu. Itu bukan dia dah tu. Nak balik semula tu jadi hamba tu. Kalau lagu tu nak balik semula jadi bangsa yang terjajah. Hak tu gitulah benda ni pun sama juga. Jadi biar betul hak kita kata tu bismillah. Layak sungguh. Bismillah. Billah, kita nak minta tolong dengan Tuhan ni. Minta tolong dengan Tuhan ni. Nak buat benda molek. Bukan nak buat benda jahat, dia tak boleh. Tak boleh kita minta tolong dengan dia. Kata ala billati Rasulullah. Ikut millah Rasulullah. Millah Rasulullah nak menegakkan, nak meninggikan agama Allah. Bukan nak menghina, merendahkan agama Allah, nak naik orang lain. Bukan gitu. Jadi nak suruh tepat jadi lagu mana? Kena baikilah. Kita pemerintah Islam, penguasa Islam, duduk bahagian tentera, kena baiki. Alhamdulillah tempat kita ni banyak terbaiki juga. Kau mana-mana pun nak banding dengan dulu. Dulu askar gapo minum arak memang. Bila ni dia ada orang panggil kagak kau gapo kau, dah jadi terbaikilah keadaan. Tu anaknya baikilah. Tahu dah, payah nak baiki tu benda susah. Itu dalam ketenteraan. Kalau tak pakai tudung gapo pergaulan, kalau apa ni berjaya, kalau menang gapo gak suka, pakai minum arak, joget tino, dedah aurat gapo. Itu biasa. Jadi betul-betul ikut orang putih. Tapi sudah baiki. Tu anaknya baikilah. Biar kau sesuai dengan kita nak kata bismillah, billah wa ala millati Rasulillah, biar sesuai. Kalau tidak, mana iman kita tak tahu apa, tak tahu apa tuntutan iman. Bila kita kata kita orang Islam, kita orang beriman, dalam ketenteraan kita kena buat apa dia sepatutnya. Kena tahu waktu. Kalau tidak jadi hanyut sampai ke bila? Sebab tu jadi kata merdeka pun tak tahu mana. Dalam bahasa pun tidak merdeka, dalam budaya pun tidak merdeka, dalam politik pun tidak merdeka, dalam undang-undang pun tidak merdeka, dalam ketenteraan pun tidak merdeka. Kenapa dia merdeka? Kalau lagu tu merdeka ni mana berasa ada harga diri, bermaruah, bangga, bukan sombong, bukan sombong. Ni sampai gada berisi, tak yakin dengan diri sendiri. Kau tidak yakin dengan gapo buat kita, tu tak ada lah tu, tak ada lah. Tu tak sih lah lagu tu. Wa ala millati Rasulillah, ikut cara Rasulullah betul-betul lah. Kalau menang berjaya, sujud syukur, gitu caranya. Bukan dengan cara lepas bercung, lepas bunga api. Itu cara orang lain tu. Lepas tu biarlah belanjak habis. Baik lagi bui kau orang sesak, orang miskin. Tapi tidak gitu. Jadi itu millati Rasulillah lagu tu. Sebab itulah kena mikir baiki. Sebab kita orang Islam belaka, tapi tak faham khas adi. Tak faham khas adi. Kalau ajaran Rasulullah dilakukan. Lepas tu jangan kamu bunuh orang tua. Fanian, tua terlajak lah. Tua dah 40 tu tua dah orang panggil. Tapi hok peralik-alik lagi. Ada pegawai ni duduk merancang untuk pergi apa tua. Tahap tu tidak tak termasuk waktu tu. Kau ni tua tak boleh nak apa, tak ada gapo, tak ada terlibat langsung. Panggil pun tak dengar, tuli saja ni. Jalan pun ketar-ketar. Lagu tu tak boleh bunuh. Walaupun kita pergi perang, pok-pok dia pun ada lagu tu, tak boleh. Bayi tak boleh. Bayi kalau duduk dalam kandungan, duduk nyusu, tak boleh bunuh. Dia budak kecil tak boleh bunuh juga. Maknanya tidak balik. Wanita, orang perempuan tak boleh juga. Terutama kalau hak mengandung gapo pula tu, lagilah tak boleh. Perempuan biasa dia tak boleh, kecuali kalau dia semua ni terlibat. Dia terlibat dalam perang. Kalau dia terlibat, boleh bunuh. Terlibat lagu mana? Tidak semestinya berdiri sendiri. Dia tidak berdiri, tapi dia pergi ambil peluru, misalnya. Itu terlibat lah tu. Dia tidak terlibat perang secara langsung, tapi dia lah yang merancang, yang atur strategi. Duduk di pejabat tu, boleh, waktu boleh bunuh waktu tua pun. Begitu juga
ahli ibadat, Tok Sami, Padri, tak boleh pun tu. Tak ada dalam hadis ni lah, dalam hadis lain. Dalam hadis lain. Dan amalan sahabat gitu. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman pemerintah Islam bila pergi perang, dia tak ganggu ahli-ahli ibadat, dia tidak bunuh. Sebab Nabi tak bui. Nabi tak bui. Kecuali kalau dia terlibat juga. Kalau dia terlibat, lain lah. Wala taghullu, jangan kamu mengkhianati harta rampasan perang. Ambil tak tu kalu, jangan lagu tu. Hak ni dalam Quran pada wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. So siapa yang khianat terhadap harta benda rampasan perang tu, dia akan datang dengan apa yang dia khianati di hari kiamat nanti. Tak akan lepas. Jadi ni orang panggil hadis dhaif. Tapi dhaif pun makna dia kuat. Kandungan dia kuat. Sebab sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis sahih yang lain. Jadi dengan sebab hadis sahih ni, kita tak boleh pakai, dia tidak ada sini saja, banyak lagi tempat lain. Jadi kita kena pakai waktu juga, kena pakai, kena ambil kira. Inilah orang panggil hadis dhaif yang tidak dhaif sangat. Tidak dhaif jiddan. Apa ciri-ciri hadis dhaif yang tidak jiddan sangat tu? Iaitu dia hanya dhaif dari satu sudut. Misalnya dalam sanad dia tu ada perawi dhaif seorang, tapi makna dia tu betul, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Hak lemah lagu ni boleh pakai, tak apa. Tidak kata hadis dhaif tak boleh pakai. Untuk amalan saja, untuk fadail saja boleh pakainya. Dah, dalam bab lain pun boleh. Sekiranya dia tidak tersendiri, dia ada hak lain-lain sokongan, hak kuat-kuat lagi ada. Lagu tu tak apa pakai. Dalam bab akidah pun boleh. Tapi jangan dia tu tersendiri ada makna yang lain suku, yang tak ada dalam makna dia tu dalam riwayat yang lain, dalam Quran apa tak ada. Itu tak boleh kan lagu tu. Kalau dia hanya mengulang apa yang sudah ada dalam hadis sahih, apa yang sudah ada dalam Quran, boleh pakai. Itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari sendiri dalam bab akidah, bab iman tu. Berapa banyak hadis dhaif dia amal dalam tajuk bab dia pakailah, menunjukkan boleh. Tidak dalam fadail saja, tapi kena ada sandaran dia. Hak sebenarnya kita bukan pegang dengan hak tu, kita pegang dengan hak lain. Makna dia tu serupa dengan hak lain. Hak sudah ada dah dalam dalil yang kuat lah. Kita kata Quran ataupun hadis sahih ada. Lagu tu tak apa. Wa dhammu ghana'imakum, kamu kena himpunkan, satukan harta-harta ghanimah kamu. Jangan buat suku, letak sekali, letak setepak gitu. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita bagaimana nak hasil tu kita nak kira. Kita kena kumpulkan semua sekali, jumlah semua sekali. Jangan suku-suku. Supaya juga kalau seseorang tu dia berniaga, dia apa kena ambil kira belaka. Lepas tu nak bagi hak ni, nak bagi hak ni. Begitulah caranya, itulah yang terbaik. Sebab ada kalanya kita tidak dapat untung di sini, tapi untung di sini. Orang gaji, hak kita gaji tu dia tak kira, dia terikat dengan janji. Misalnya kalau kita kata 2,000 kena beri ke dia, tapi 2,000 tu tidak daripada hak ni, bahagian ni. Tak mesti kita tak kata gitu. Kita nak bagi ke dia, ikutlah kita nak ambil mana pun. Jadi kita ni nego macam-macam jenis perniagaan. Jadi kumpul semua tu, berapa hasil bulan dah kita dapat sebanyak ni sebulan. Lepas tu hak ni mari mana, tidak mari daripada hak dia duduk terlibat kerja tu misalnya, tak kisah, tak apa, daripada hak lain pun tak apa. Itulah cara Nabi SAW buat. Harta ghanimah dulu orang lain yang pergi ambil tu, yang rapah tu yang pergi ambil hak tu. Hak ni orang lain, tapi tak mesti beri ke dia hak tu. Hak lain kumpul dulu. Lepas tu pemimpin menentukan orang ni berhak dapat berapa, sebanyak mana, hak mana. Dia kena rela lah.
Tidak semesti dia betul-betul dia mari itu dia berhak dapat tu. Kalau kita serah kepada masing-masing, boleh jadi dah mungkin dia pergi ambil tu, kuda tu boleh ke dia, atau kereta tu boleh ke dia. Tu dia yang mari. Dia nak tu boleh jadi. Sebab tu boleh berlaku perbalahan pula. Pertikaian pula sesama hak pergi perang tu, balas situ pula. Dengan sebab tu kena ada ketua. Kena mari kumpul dulu belaka, lepas tu ketua baya. Tak usah duk sebut, hak ni mu hak mari, hak ni aku hak mari, tak usah. Kalau payah-payah, ambil jumlah dia. Hak payah hak lain, bagi nilai dia. Nilai kan, bagi dalam bentuk lain. Itu perlu kepada pemimpin, kepada ketua. Wa dhummu ghanaimakum wa aslihu islah ni buat molek lah, buat molek, buat biar betul. Wa ahsinu, aslihu, buat biar betul, biar kena. Ahsinu, buat comel. Hak betul dah saat ni, hak molek biar lebih comel. Kalau kita kak makan ni boleh makan dah nasi goreng tu, dia buat nasi goreng. Tapi kalau kita pergi restoran, dia tak pakai nasi goreng buta gitu, tak. Dia buat perhiasan data tu. Dia belah, tak ada belah mana pun. Dia belah apa ni? Ni lada merah. Dia pacok data tu. Tu asinu lah tu. Aslihu molek dah buat tu sedap dah. Tapi biasa pun dah. Asinu buat comel. Comel lagi atas hak betul dah tadi. Begitu juga harta rampasan perang tu bagi molek. Biar betul. Lepas tu mungkin ada tambahan dari sudut ni, biar comel lagi. Tambahan pula bagi lebih. Begitu caranya. Hak Nabi SAW ajar. Lepas tu dia kata, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang buat baik, orang yang ada ihsan, ada sifat ihsan dalam setiap perbuatan dia. Sebab itulah Nabi SAW bila mengajukan apa-apa, dia sebut ihsan tu ada. Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Bila kamu membunuh, maka biar ada ihsanlah dalam pembunuhan kamu. Biar ada belah kasihan, biar ada simpati, ada. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dzibha. Bila kamu sembelihlah dengan biar ada ihsan dalam sembelih. Hak Nabi ajar ke mana? Jangan pisah tupu. Boleh juga. Mati juga genya. Mati juga. Tapi itu tidak ada ihsan. Sebab itu dia suruh tajamkan pisau. Kalau kita tunjuk pisau, boleh juga. Makruh. Walaupun binatang kena susuk pisau, jaga binapuk. Gitu. Kalau darah, jangan napuk darah. Jangan bau. Dia seksa juga. Itu maksud ihsan tadi. Ihsan tadi macam itulah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Ahsan. Ada sama ihsan. Ihsan tu semacam rahmat lah, rahmat. Biar ada simpati, biar ada belah kasihan, biar ada buah comel. Manusia nak gitu. Kita tidur, tak boleh tidur. Atas pasir boleh. Boleh. Atas tikar boleh. Atas lembek kau sedap lagi. Lembek saja pun tidur je boleh. Dah tidur. Betul dah tu. Bukan dalam jamban tidur. Betul dah tu. Tapi kalau ada kain cadar kau boleh lagi. Itulah ihsan. Ihsan biar comel kita buat sepenuh boleh. Kalau orang ada lagu tu, mesti sesuatu yang dia buat dia akan jadi sempurna. Akan jadi sempurna. Orang panggil orang cemerlang, orang lebih, orang istimewa, dia ada benda lagu tu. Dia ada buah seni dia. Buah seni dia. Bukan tak boleh sembelih, tapi sembelih dengan cara biar ada ihsan. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyeksa tak boleh. Menyeksa tak boleh. Kita bedil binatang, bedil. Dia tak mati selalu. Mungkin kena kaki, tapi dia tak boleh gira. Kita hunggah pergi, jangan bila sembelih. Sebab tu dia syariat akan sembelih.
Nak suruh mati bangga lah. Kalau kita lock, kita boleh jadi mati juga. Seminggu kemudian mati. Lepas tu perlu saya gitu. Itu tidak ada ihsan. Sebab itu dia ajar kena ada ihsan, kena ada islah. Hak betul, hak molek, hak kena, hak tepat dulu. Lepas tu tambah pula dengan ihsan. Oh, comel benar. Comel benar. Sebab itulah dalam agama ni dia ada dia ada bahagian benda, ada hak darurat, hak mesti tak dapat, tidak tak boleh. Ada benda hajat saja. Hajat tu peringkat atas sikit. Tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Hajat ni benda hajat tu setara. Ada benda tahsinat. Tahsinat ni nak comel sebenarnya. Nak comel. Tapi benda tu diperlukan. Atas tubuh kita ni perlu sangat jantung, otak. Tak ada otak mana boleh hidup. Itu darurat. Itu benda hak mesti. Hajat ada kaki. Bila kita nak, kita boleh pergi. Ada tangan. Itu sepenuh. Itu hajat. Tahsinat. Bulu mata, bulu hidung, bulu ketiak. Itu jadi comel tu. Bulu bawah dagu ni janggut kita panggil. Itu comel. Jadi comel. Jadi sempurna manusia. Semua benda ni gitu. Semua benda gitu. Ada perlu sangat. Tak dapat tidak. Tak boleh. Tak jadi kalau tak ada. Yang kedua, dia menyempurnakan. Lengkap orang kata. Sempurna. Tidak cacat. Selebih tu, dia mencomelkan. Ada bulu kuning, ada gapo tu comel. Gitulah. Jadi hak tu hak peringkat ihsan. Kalau Allah kecomel tu ihsan. Dan ihsan ini, rahmat ini dalam Islam ni ada berlaku mana-mana. Dia nak berlaku, dituntut berlaku. Tak apalah. Jadi nak suruh comel berlaku tu. Lepas tu babun fil harqi fi biladil adu. Ini pun kita sudah baca dah. Bab pembakaran di negeri musuh. Bolehkah kita bakar? Kita bakar pokok dia. Zaman dulu bakar gitulah. Bawa jamu pergi bakar. Zaman sekarang ni tahu bom lah. Bakarlah tu. Boleh ke tidak? Bom api bakar. Sekarang ni bom tu tidak sekadar api tu saja, berapa meter masuk dalam tanah. Jadi berubah. Sebab kena bom tu. Hancur. Musnah tu. Lagu tu boleh ke? Dalam Islam boleh ke tidak? Dalam orang kafir pun tak boleh. Lagu tu sebenarnya kalau buat, kalau nak kira peraturan perang dia tak boleh. Nak pergi serang tempat orang awal, perang pun dia perang sama askar je. Orang kafir pun terima gitu. Kita Islam ni dulu lagi Nabi sudah ajar lagu tu. Tak boleh duk bom tak tu kalu. Benda tak boleh dah tak tu kalu. Benda orang biasa tak boleh. Dia tidak menunjukkan kejantanan dia tu. Tidak gentleman lagu tu. Duk bunuh orang tak ada senjata. Sedaplah. Cuba bunyi nak tahu. Sama ada. Baru tahu. Jadi begitu. Orang awal tak boleh bunuh, tak boleh bom kawasan orang awal. Kalau nak bom, nak gapo pun sama tentera. Gitu caranya. Dalam Islam ni pun gitu juga. Cumanya hak ni ada dalam bab-bab yang terkecuali. Dalam kes-kes yang terkecuali. Itu boleh. Boleh. Tapi pada dasarnya, asalnya tidak begitu. Pada dasarnya tak boleh semua. Banyak dalam Islam ni kalau kita perhati, pada asalnya gini. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu boleh juga. Tapi itu bukan hak asal. Macam sistem pemerintahan Islam hak asal, hak Nabi nak sebenar. Sistem khilafah. Nak kata demokrasi, itu benda jauh, benda baru. Kalau tidak benda baru zaman Yunan dulu ada dah, tapi orang kafir kena hak tu. Ataupun sistem-sistem lain lagi. Kalau sistem beraja, sistem beraja Islam kau hak asal.
Tidak. Kalau Islam sistem khilafah, tapi Islam boleh terima juga sistem raja pun, sultan-sultan. Sebab tu dipanggil negara Islam juga. Uthmaniyah ko gapo ko raja lah saja tu, tapi dia terima sebagai Islam. Bukan hak ID, hak sebenar. Hak kita nak pergi, nak tuju bukan situ, bukan berhenti setakat tu. Sebab apa? Berdasarkan keturunan ni Nabi tak ada ketentuan lagu tu. Berdasarkan keturunan dia tak ada. Hak paling baiknya, hak paling bertakwa, tak kira lah. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat ni dia ada keperluan hak semasa yang menyebabkan itu lebih baik. Kalau buat cara lain tidak lebih baik. Dalam keadaan lagu tu boleh pilih walaupun kurang sikit. Itu cara Islam. Dia nak jaga hak lebih, mudarat lebih besar, jangan berlaku. Mudarat lebih besar tu jangan berlaku. Jadi kalau ada kurang sikit sebanyak, kita boleh terima. Pada dasarnya dalam bab perang tak boleh bakar, tebal pokok. Sebab apa? Rugi. Kalau kita bakar, apa kalau boleh kita? Nak boleh ke tanah setengah-setengah pokok tu berapa puluh tahun? Berapa tahun? Ambil masa. Apa kalau tebal? Dia nak boleh kau buah pula lama pun tak? Rugi. Sebab itu tak boleh bakar kecuali ada keperluan. Ada keperluan. Ada keperluan lain. Inilah termasuk dalam ayat ni. Tidak kata perang sakok semua. Kau ni tak boleh buat, sini tak boleh buat, sini tak boleh buat. Banyak sangat. Susah lagu tu. Dah ke musuh lah lagu tu. Dalam keadaan perlu boleh. Tak apalah. Itu dalam keadaan hak perlu ni lagu mana? Dia kekuatan dia tidak dapat dipatahkan kecuali kena gitu. Kena buat gitu. Boleh lah lagu tu. Boleh lah lagu tu. Kalau tidak, tak boleh. Maka boleh dalam keadaan itu. Riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar kebun pokok kurma Bani Nadir. Bani Nadir ini pokok Yahudi. Dan beliau telah memotong tebal pokok. Ada hak bakar, ada hak tebal. Iaitu di Buairah. Kebun kurma di Buairah. Nabi ada buat gitu. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah SWT menurunkan ayat, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi idznillah. Itu ayatnya. Apa-apa yang kamu potong daripada pokok kurma itu atau kamu biarkan, jadi kamu tak tebal, hak mana-mana kamu tebal atau kamu tak tebal, mana kekal di atas batai dia itulah, tak ada tebal. Fabi idznillah, semuanya itu berlaku dengan izin Allah. Sebab orang kafir kata, dia tahu. Kafir kata, tidakkah kamu melarang daripada melakukan kerosakan di muka bumi? Apa-apa yang duduk tebal ni, duduk bakar ni. Orang Yahudi kata, maka turunlah ayat ini. Sebab apa? Dalam keadaan ada keperluan yang mendesak sangat. Kalau tidak, mana kita tidak boleh mengalahkan dia, ataupun lama mungkin dia akan dapat kekuatan pula dalam masa tu. Nak sampai ke masa kita nak tunggu tu, dapat kekuatan pula, pertolongan, bantuan daripada pihak lain ke, maka kita boleh bertindak begitu. Boleh bertindak begitu. Ataupun dia bersembunyi di sebalik pokok tu ke, kita tak dapat buat. Kalau nak tembak tak akan kena. Dia berselindung di sebalik tu. Maka caranya bakar. Bila bakar dia akan lari. Dalam keadaan perlu begitu. Bukan tak ada apa-apa tu pergi bakar. Tak boleh lagu tu. Tak tengok dah. Untung kita ke, rugi kita ke, lagu mana ke. Tak boleh lagu tu. Setengah-setengah ulama kata kena tengok dulu. Kalau kita bakar ni, rugi kita ke untung kita.
Kalau untung kita tak apa, kalau rugi kita tak boleh. Ada juga yang mengambil kira tu. Ini terpulang kepada masing-masing pemimpin lah, dia nak tengok lagu mana ni, lagu mana sesuai ke tidak. Jadi kemungkinan tadilah dia berselindung di sebalik pokok tu kau, jadi susah kita nak kuasai. Ataupun kalau kita tak tebal hak tu, kalau kita tebal hak tu, dia akan menyerah kalah. Dia akan menyerah kalah. Jadi dia nampak habis dah harta benda dia, tak ada apa dah. Nak pertahan apa dah. Baik. Dia akan ni Nabi SAW buat ni, pokok dia berlindung di balik benteng yang teguh. Tak situ. Suruh tunggu tak situ. Jadi nak tunggu selama mana? Sampai hari tu tunggu bulan-bulan. Orang perang sampai itu. Tidak sebulan ni askar boleh pergi dengan helikopter terjun, dengan payung terjun gapo tu. Hak tu cerita sampai lan ni. Sampai hari tu tak ada masuk duduk dalam benteng tu, tak selamat lah dia. Jadi hak nak pergi serai ni, pergi dengan gapo dia, kereta kebas sampai itu. Kereta kebas sampai itu, menjani, alat-alat bedah, seperti kita kata bedah besar tu. Dia bawa kereta tu, tarik batu dia bukan paling besar, seorang tak urut akak, berpuluh-puluh orang akak tarik macam bedah tu kan, letak tempat letak ada batu tu, tarik dong, lepas kena pitu tu. Pitu dia tu bukan main, tebalnya pitu tu, kayunya tak tahu kayu gapo lah kita kata, kayu hak kerah, nak suruh pecah pitu. Itu cara sampai gitu. Kalau tidak kak, dia bekal dah banyak dah satu bekal tu. Dia tak tahu, lama-lama puas menunggu ni, tak boleh nak kuasai juga, gelik ada kalanya. Perang lagu tu keadaan zaman itu. Jadi Nabi SAW dengan cara tebal. Bila tebal tu, kecoh lah pokok dia, gaduh lah pula. Balah sama sendiri pula. Baik kita menyerah lah kalau lagu ni. Itu cara nak suruh dia tu menyerah. Gitulah cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Bukan dengan cara pergi bom peracur habis, licin, tak ada habis dah, tanaman-tanaman pun rosak habis. Bukan lagu tu. Hak tempat tidak perlu, tak boleh lah kita bakar. Tak ada, dalam keadaan tidak ada keperluan, tak boleh. Tak apa. Dia kata di Buairah nama satu tempat lah, kawasan Bani Nadir. Bani Nadir ini Yahudi. Apa yang Nabi perang dengan Yahudi? Asal dia ni rakyat juga, rakyat Madinah tu rakyat. Asalnya dia terima dari negara Islam, tapi dia ni kena orang Yahudi ni jahat. Kalau dia taat setia kepada pemerintah, ikut molek apa yang duduk pakat dengan musuh tu. Duduk beri sokongan kepada musuh, duduk beri senjata, duduk royak rahsia gitu-gini, apa lagu tu. Bahkan siap senjata nak serang, nak perang dengan pemerintah. Pada kamu mari dulu serang kat luar, tak apalah kita kat dalam, baru susah orang Islam. Kita duduk dalam dah, kita serang kat dalam, dia mau serang kat luar. Dia pakat tak lagu tu. Sebab tu Nabi SAW serang puak-puak Yahudi. Kemudian tak serik-serik puak-puak dia ni perangai, tak molek, pakai sup. Akhir sekali Nabi SAW pesan, sebab bahasa dia tu tak ada lagi. Dia pesan supaya orang Yahudi ni jangan ada lah dalam Jaziratil Arab, semenanjung Arab. Maksud semenanjung Arab tu, kalau hak lan ni kerajaan Arab Saudi tu lah sepenuhnya. Itulah maksud semenanjung Arab. Kalau nak kira keseluruhannya, Yaman, Bahrain, Qatar, kot tepi tu kan ada tu kan, Oman, banyak lagi negeri. Itu tak termasuk. Maksud akhrijul Yahud min Jaziratil Arab, Arab Saudi lah. Itu jangan ada Yahudi. Di zaman Sayyidina Umar ada lagi sikit-sikit orang Yahudi di Khaybar. Lepas pada tu puak-puak dia macam-macam lah buat berona macam-macam. Sayyidina Umar pun halau. Maka menjadi kenyataan lah hak Rasulullah SAW kata, hak Rasulullah nak tu sampai Sayyidina Umar baru berlaku, baru tercapai. Lepas tu Yahudi berselerak dalam dunia. Dia tak ada negeri dulu, tak ada. Asalnya adalah dulu. Lepas tu dah perang-perang kan, sebelah ni lah.
negeri hilang, tukar peta jadi peta, jadi lagu lain. Akhir sekali hak ni ada pula dalam di Israel, ada pula Israel. Jadi hak mana ni Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dibakar tebal ni di Buairah. Hak ni lah Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam tu buat syair. Wa hana ala sarati bani lu'ayyin hariqun bil buwairati mustatiru. Ni lah syair. Dia menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perang dengan Bani Nadir di situ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakar tanaman-tanaman dia. Bila bakar, mereka pun jadi lemah. Itu bila jadi lemah boleh dikuasai lah, ceritanya begitulah. Lepas tu riwayat daripada Urwah pula, dia kata Usamah cerita kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada dia. Nabi kata kepada dia, "Mu pergi serai benar pada waktu pagi dah bakar." Tengok sini bakar. Tapi hadis ini tidak sahih, dengan sebab perawi dia Salih bin Abil Akhdar itu perawi tidak kuat. Jadi kita tak boleh nak pegangnya ni. Hak ni tak boleh nak pegangnya. Cuma hak tadi boleh buat pegangnya. Nabi sendiri ada bakar. Jadi kalau kita terima hak ni sebagai sahih, dia tidak umum, bukan untuk semua tempat suruh bakar belaka, tidak. Itu keadaan-keadaan yang memerlukan begitu sahaja. Itulah yang diterima oleh ulama kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dekat dia nak mati, dia suruh pergi serai Rom. Itu hak Nabi pesan. Suruh keluar orang Yahudi, keluarkan orang Yahudi daripada semenanjung Arab, suruh pergi serai Rom. Rom ni menguasai Syam, tu dikuasai oleh Rom. Syam tu mana? Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, Israel, Lebanon, semua tu Syam berlaku, dikuasai oleh Rom. Rom ni orang putih lah, dia Rom lah, negeri Rom, Roma. Sekarang ni itulah pusat dia. Mula luah tu dia empire. Empire negara-negara Arab ni banyak duduk bawah dia dulu. Dia yang berkuasa dulu. Jadi Nabi suruh pergi serat Ubenar. Ubenar ni tak jauh daripada Palestin, dalam Palestin lah, dekat tu lah, kawasan tu. Jadi Nabi suruh pergi serat. Pada masa tu dikuasai oleh orang-orang Rom, Empire Rom. Dan Nabi pesan suruh Usamah pergi. Usamah ni budak baru umur 18 tahun pada masa tu. Nabi suruh pergi belakang. Terima dah, tak apa. Pergi dah sekerat masa Nabi, tak jauh keluar daripada Madinah, Nabi sakit berat, patah balik. Pasukan tu patah balik. Lepas tu tunggu Nabi sampai Nabi mati. Bila Nabi mati, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Mula-mula sekali keputusan dia iaitu meneruskan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia hak Nabi? Suruh pergi, Usamah pergi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik Usamah? Ahli-ahli politik, ulama-ulama kaji. Apa? Padahal dia budak lagi. Salah satu sebab yang utamanya, dia ada kelayakan ke mana-mana, ada kelayakan, dia ni ada bakat besar. Satu. Yang kedua, dia ada latar belakang sejarah. Ayah dia Zaid bin Harithah pernah jadi panglima perang semasa Nabi dulu dan mati syahid dalam perang Mu'tah. Mu'tah dalam Jordan sekarang. Kawasan tu dekat-dekat tu Mu'tah, mati syahid. Beberapa orang sahabat mati syahid. Ja'far, Zaid itu, tu hak mati. Lepas tu baru Nabi royak seorang-seorang itu mati. Jatuh dah sahabat-sahabat mengalir air mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Padahal Nabi duduk Madinah. Lepas tu Khalid bin Walid pegang bendera. Nabi sebut bendera itu dipegang oleh salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah, dan Allah bagi kemenangan. Lepas tu bukan senang siapa kelon ni Islam.
Tak ada dah kuasa Empire Rum tu, tak ada. Sampai ke ni di tangan orang Islam. Siapa dia yang kuasa itu zaman tu? Nabi SAW suruh apa Zaid dulu pergi mati, mesti anak dia ni berasa sesuatu. Itu cara Nabi ni, dia pandai psikologi manusia. Seorang anak yang tentu sayang kepada ayah dia. Apa dia ayah dia buat? Dia nak buat ayah dia buat. Kalau ayah dia buat tak sempurna, dia akan menyempurnakan. Tidak gitu. Semua bangsa lagu tu, semua manusia lagu tu, semua manusia lagu tu. Cuba tengok terkini kemudian. Mula Bush ayah. Nah, Bush ayah tu sudah dah Iraq tak berjaya. Bush anak di tangan dia berjaya. Orang kafir pun tak kira lah. Benda yang sama. Dia nak buat, menjayakan, menyempurnakan cita-cita ayah dia. Ke mana-mana, biarlah. Itu kita tengok dalam dunia ni lagu tu. Nabi SAW, dia tahu ni Usamah, ayah dia mati sana, mesti dia semangat dia lebih tinggi daripada orang lain. Itu dari segi pemilihan Nabi Usamah. Sebab apa dia pilih Usamah? Selain daripada dia berbakat. Dan dalam sejarah Islam ni, orang umur 18 tahun ni banyak kerja buat. Pakistan lah ni jadi negara Islam. Siapa dia bawa? India. Muhammad bin Qasim di zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj suruh dia jadi panglima perang. Dia pergi Pakistan tu, jatuh di tangan orang panglima yang umur dia 18 tahun. Kita 18 tahun tak tahu gapo dah. Orang Islam zaman ni 18 tahun tak tahu gapo dia lagi. Tak tahu gapo lagi. Tahu duduk depan komputer pecek got tu. Nah. Tu kan duk main perang dalam tu. Bukan perang di medan semua tu tu. Duk perang dalam tu tak tahu gapo dia gitu. Zaman itu cuba tengok dalam sejarah, bukan seorang dua, ramai kok lagu ni 18 tahun tu memimpin tentera dan berjaya. Sebab itulah orang-orang di Pakistan ke apa, sejarah Muhammad bin Qasim tu mereka kenal sama-sama. Muhammad bin Qasim dikenali. Inilah orang yang kita berjasa terhutang budi dengan dia. Kalau tidak, tak sampai Islam sini. Tu sejarahnya. 18 tahun juga umurnya. Pesabah pun 18 tahun. Nabi telah buat dah. Jadi patutlah kalau pemerintah kemudian dia hantar 18 tahun nak sabar. Boleh. Kalau hak layak suruh, boleh. Bapanya. Jadi Nabi SAW pesan gitu. Mu pergi serang benar pagi. Apa pagi? Sebab itulah orang perang kan sama-sama. Dia serang waktu pagi. Pagi bukan pagi pukul 8, pukul 9 tu. Kita makan pagi masa tu nya. Kita makan pagi breakfast. No. Pukul 8, pukul 9, pukul 10. No. Ni pagi ni maksud subuh, sebelum subuh. Pagi. Orang nak curi pula gitu juga, orang jahat pula gitu juga. Dia tahu orang pada masa tu letih, jenera. Kalau tidur lewat pun jenera, masa tu dia jadi nguak letih. Hak pasti tidur awal semua, tak kira dah tu. Hak tidur lewat pun dia letih pada masa tu. Dan umumnya kalau hak tidur awal dia jenak masa tu, jenak. Lena sungguh. Cuba tengok sejarah perang mana-mana banyak. Masa tu dia tak pergi serang. Nabi SAW dulu lagi banyak. Sebab pagi tentera kita pun cergah, bangun, dah tidur dah, rehat dah, cukup dah. Dan musuh dia tidak tahu kita nak pergi serang. Bila dia tidak tahu, masa dia lekot tu dah, baru senang, baru tidak banyak tu berdarah. Bukan kita nak banyak orang mati, tidak, bukan itu maksudnya. Nak menguasai negeri itu. Bila sudah boleh kuasai, kabar-kabar tu boleh orang lain berita. Kalau zaman lain ni kan istihad dalam TV, dalam radio tu orang lain dah berita negeri ni. Lagu tu lah. Sampai dulu pun lagu tu. Nak suruh mudah dapat dikuasai pagi. Bukan tengah hari. Kalau tengah hari kena perasakan benar lah. Jadi tujuan kita apa? Nak menguasai negeri. Kau nak suruh ramai orang mati? Tidak nak suruh ramai mati. Paling sikit kau molek. Orang lain-lain dia masuk Islam, tak apa, selesai. Gitu honaknya. Dan suruh bakar. Lepas tu riwayat satu lagi ni, Abdullah bin Amr Al-Ghazi, dia kata saya dengar Aba Mushir
Orang kata kepada dia, benar. Oh, dia kata, kita lebih tahu, kata dia. Sebenarnya you benar, di Palestin tu, you benar, kata dia. Bukan, benar. Demo orang jauh, kecil lagu tu lah. Seperti gini kita kata, orang luar mari, saya ada menantu, duduk mana? Kata dia, Ketereh, kata dia. Mana Ketereh? Oh, Ketereh. Kata, mana Ketereh pun? Oh, Ketereh. Orang betul lah. Orang luar dia mana tahu sebut. Dia sebut bukan-bukan lah. Hak tak kena. Dia sebut Ketereh. Mana Ketereh? Ketereh mana pula kita kata dah. Ketereh. Jalan ke mana dia? Oh, Ketereh. Watereh lah. Watereh. Ketereh. Lagu tu lah. Ni pun sebab Abu Muslim ni dia orang sana. Dia tahu lah. Situ sebenarnya you benar, bukan u benar. Sebelah ni lah. Ada orang kata Uganda. Ada orang kata Uganda. Betul. You dengan U. Tu kat mana betul? Tahu lah, ikutlah. Negeri tu lah maksudnya. Negeri tu juga. Cuma sebut tak tu je. Sebut tak. Orang ni sebut Uganda. Hak ni sebut Uganda. Hak ni sebut Ketereh. Hak betulnya Ketereh, kata dia. Ni dia nak betul lah ni. Hak ni saya orang situ saya tahu lah. Dekat Palestin kata dia. Dekat Palestin. Tu je nak ayatnya. Jadi hak Nabi suruh pergi serai waktu pagi, suruh bakar tadi mana? Benar. Benar ni ada dia bertukar dah. Sebab kita mula Melayu, mula tanah Melayu, pas Melayu, pas Malaysia. Tepat tu lah je. Tepat tu lah. Babun fi ba'thil uyun. Ini bab tentang menghantar pengintip, menghantar pengintip. Sekatulah, wallah.